Baik, selepas Melaka bakal mengadakan PRN yang kedua yang bakal kita saksikan dalam tempoh pandemik selepas PRN Sabah tahun lepas. Apa pula yang kita boleh jangka di Sarawak? Dikabarkan akan ada perkembangan berkenaan dengan PRN Sarawak tidak lama lagi. Saya mau bincang berkenaan dengan apa yang kita boleh jangka dan juga adakah rakyat Sarawak sudah sedia untuk mengundi. Saya bersama dengan Dr. Ahmad Rizal, pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Luqman. Kita faham darurat di Sarawak masih lagi berlangsung dan juga kita faham keadaannya tidak boleh dibandingkan setara dengan Melaka kerana saiz dan pelbagai bentuk muka bumi yang berbeza, cabarannya pun berbeza, orang lebih ramai dan sebagainya. Tapi kita lihat presiden yang sudah pun ditetapkan oleh pilihan raya negeri Melaka. Adakah kita boleh menjangkakan dengan selamat bahawa PRN juga mungkin boleh dilakukan di Sarawak tidak lama lagi? Ya, saya berpendapat bahawa ketika ini kita dah bersedia untuk menghadapi PRN di Melaka dan Sarawak juga bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri dalam masa yang terdekat. Tambah mana yang telah kita tahu, esok Yang Amat Perdana Menteri akan melawat Sarawak dan ini akan memberikan lagi keyakinan dan kekuatan bahawa PRN Sarawak akan berlangsung dalam masa yang terdekat. Okey, adakah rakyat Sarawak bersedia? Kerana doktor juga banyak memerhati persepsi daripada kalangan pengundi dan juga penduduk Sarawak. Apa yang kita boleh baca berkenaan dengan persepsi dan sentimen mereka pada ketika ini mengenai kemungkinan pilihan raya negeri akan diadakan di negeri mereka tatkala pandemik ataupun endemik masih lagi belum berakhir, sedangkan hampir setahun lepas ataupun kira-kira setahun lepas mereka saksikan PRN di negeri jiran yang berakhir dengan, boleh saya katakan, tragedi, gelombang baru. Oh, ya betul. Kalau kita tengok sebenarnya rakyat di negeri Sarawak ni, kalau kita perhatikan dari sudut pandangan mereka, kita lihat dari kaca media sosial dan juga beberapa pendapat awam, kita dapati bahawa mereka ini berhati-hati, apatah lagi melihat dengan masalah yang berlaku sebelum ini di PRN Sabah. Masyarakat Sarawak mungkin lebih berhati-hati dan ini mungkin memberi gambaran bahawa kita berhadapan dengan keadaan peratusan pengundi yang kurang. Kalau kita perhatikan PRN 11 dan juga PRN 10 pada tahun 2016 dan 2011 lalu, secara purata sekitar 68% ke 70% pengundi akan keluar pada hari pengundian. Jadi saya khawatir dengan keadaan yang ada sekarang dan jika tidak ada assurance ataupun kepastian daripada pihak-pihak berkuasa terutamanya SPR, peratusan pengundian boleh jadi jatuh sehingga ke tahap bawah 60% dan kalau lebih berbahaya bawah 50%. Itu juga jangkaan yang dibuat oleh setengah pakar di Melaka kerana SPR menyasarkan saya rasa 70% kehadiran pengundi. Di Sarawak situasinya sangat berbeza seperti yang kita sebut sebentar tadi, negeri lebih besar, penduduk lebih ramai, muka bumi yang pelbagai, hal untuk memantau pematuhan SOP dan sebagainya. Adakah kita jangkakan kehadiran pengundi akan rendah sekiranya PRN diadakan? Saya berpendapat itu mungkin terpulang. Jadi cuma seperti yang saya katakan sebentar tadi, ia bergantung kepada bagaimana SPR ingin merencana perjalanan pilihan raya di Sarawak. Berkemungkinan peratusan pengundian akan kurang, tetapi jika pemain-pemain politik memberikan keyakinan yang sama, bukan sahaja kita lihat dalam konteks pihak berkuasa seperti SPR, tetapi pemain politik termasuk parti-parti yang bertanding memberikan assurance kepada pengundi-pengundi, besar kemungkinan kita akan dapat peratusan pilihan raya yang mungkin tidak lari jauh daripada peratusan pengundi yang keluar pada PRN 11 dan PRN 10. Saya berpendapat mungkin akan ada pengurangan, tetapi pengurangannya mungkin tidaklah terlalu besar. Tapi ia harus bergantung kepada sejauh mana keupayaan pihak berkuasa dan juga keupayaan daripada parti-parti politik ini memberikan keyakinan kepada para pengundi. Tetapi jika berlaku pengurangan, sejarah pilihan raya telah menunjukkan ia akan memberikan kelebihan kepada parti-parti yang memerintah. Bagaimana mereka yakinkan rakyat bahawa ia selamat untuk keluar mengundi di waktu pandemik atau endemik ini? Oh, itu satu persoalan yang saya rasa perlukan
Pertamanya, ia perlukan satu perincian SOP yang jelas lah. Sebab SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, mempunyai kuasa di bawah Akta Pilihan Raya untuk menentukan bagaimana laluan pilihan raya itu untuk dilakukan. Sama ada seperti yang pernah saya komen dalam perbincangan yang dahulu, kita mungkin boleh tambah jumlah pusat daerah mengundi supaya saluran-saluran mengundi itu boleh untuk ditingkatkan, dan ini memberi ruang SOP, terutamanya penjarakan fizikal boleh untuk dilaksanakan. Dan juga antara kaedah-kaedah lain yang boleh untuk dilakukan adalah seperti memanjangkan tempoh pilihan raya daripada 1 hari mungkin kepada 2 ataupun 3 hari. Jadi apabila ini berlaku, ia memberi ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab mereka, dan dalam masa yang sama ia tidak lagi mendatangkan kegusaran. Dan apabila pihak berkuasa melakukan perkara-perkara sedemikian, saya percaya ia boleh diulang suara ataupun diyakinkan lagi oleh parti-parti politik sewaktu kempen dan juga sewaktu perjalanan, sewaktu kempen pilihan raya tersebut. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Rizal, Pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi.